percuma untuk KLCT. Paulo Josue. Ledakan yang terus menewaskan. Sepakan kaki kiri yang sememangnya berbisa dari Paulo Josue. Main yang meledakkan 13 jaringan musim lalu. Membuka akaunnya Paulo Josue. Kini terus memberikan ancaman dari sebelah kanan. Kembali semula untuk Paulo Josue. Josue mencuba. Dan dia tidak mengecewakan. Jaringan bagi mengukuhkan kedudukan Kuala Lumpur City. Syafiq Afifi tidak berdaya apabila ruang yang selesa diberikan kepada Paulo Josue. CC Kipre terlepas sekali lagi. CC Kipre! Gol yang pertama. Tentang track yang datang dari sebelah kanan dan juga mobility yang ditunjukkan oleh CC Kipre. Dan kali ini beliau tidak merugikan peluang yang terhasil dengan satu percubaan menggunakan kaki kanannya. Nak ke depan. Dan semula ini adalah Kayon cantik through ball sekali lagi. Kali ini Declan Lambert percubaan terus. Jaringan yang kedua. Declan Lambert. Pasukan KLCT yang lebih kerap melakukan overlapping dalam 5-10 minit yang terakhir. Dan buat kali kedua, Nick Muhammad Amin tertewas. Dan kita lihat gerakan daripada sebelah kiri inilah yang membuahkan dua jaringan. Zaidi, dia ada sepakan penalti. Permainan diteruskan. Oh, CC Kipre ada ruang di luar kawasan penalti dan jaringan. Kebuntuan yang telah dipecahkan dan seterusnya ini terjadi. Ya, di mana ramai pemain yang letakkan fokus mereka terhadap pengadil, tetapi pemain-pemain KLCT mereka tidak kisah. Mereka jauh ke sebelah kanan umpan mencari Sarwanan, peluang untuk KLCT dan Sarwanan, dan ia adalah jaringan. Dibentuk jaringan. Anda ditugaskan untuk bermain di dalam kesebelasan utama dan anda menyempurnakannya. Tanggungjawab yang cukup besar antara menarik dari Avancini. Dia mencari Sarwanan lah ke saat-saat terakhir. Kembali dirampas oleh pemain KLCT, Paulo Josue. Dengan dari Nazrul Naim. Terlepas, peluang untuk Ellison Kayon. Ada ruang di hadapannya. Masih lagi Kayon. Umpanan untuk Chan Chenely. 2-0. Menutup cerita di jelas. Menutup rapat. Peluang yang cuba dibina. Harapan yang cuba dibina oleh Sabah. Dalam mencari jaringan penyamaan. Dan ini pastinya meneruskan rentetan bagi tambah kemenangan terhadap KLCT dalam 7 tahun sejak 2016. kanan untuk melakukan sikit lencongan. Sepakan percuma di penghujung separuh masa pertama dari Paulo Josue. Ditampar dan sebelum masih lagi permainan dan Sebastian Avancini menggunakan peluang yang cukup baik mentah dan aksi kelam kabut di dalam kawasan penalti. Dan Sebastian Avancini menutup cerita di separuh masa pertama dengan jaringan yang cukup penting buat KLCT. Pada ketika tempo permainan sedang dipertingkatkan, bahaya kedudukan ini untuk CC Kipre. Dia berdepan dengan Paulo Josue. Sebenarnya bermula dari Shanjanelli. Selepas Litak gagal mengawal, kemudiannya mencari CC Kipre. Langsung tidak dikawal.
mudah tapping untuk memastikan permulaan yang bergaya untuk skuad ibu kota. Tidak menunggu lama dari CC Kipre. Bahaya kedudukan ini untuk pasukan Kedah. KL terus menekan. CC Kipre jauh, peluang bagi Romel Morales. Dan akhirnya siapa yang melakukan marking di bagian belakang dengan hantaran-hantaran yang dilakukan sebelum ini memerlukan pemerhatian yang khusus. Lihat bagaimana tolakan yang dilakukan oleh Shanginelli. Dua pemain berada di bagian depan, tetapi Wan Amirul yang terakhir gagal melakukan marking ke atas Romel Morales. Menarik Litak ke bagian belakang untuk menolak William Dira ke bagian depan. Oh, sentuhan pertama Kayon yang agak lama menyepi sehingga kan dia ditolak beraksi bersama dengan pasukan Liga Simpanan pasukan KL. Berpunca dari Paulo Josue. Dadaan, kemudiannya rempatan. Balik pada Sebastian, banyak ruang dan space untuk dia bergerak di sini. Paulo Josue, cantik through ball untuk Romel Morales. 1 lawan 1. Oh, begitu mudah. Tenang sahaja. Romel Morales. Kita jangkakan dari momentum serangan yang mereka lakukan dalam 3-4 minit yang terakhir. Romel Morales diumumkan selaku penjaring pertama KL City. Yang dilihat antara pemain terbaik KL City dalam 20 minit yang pertama ini. Segala-galanya melalui dia. Oh, dirampas Romel. Peluang untuk 1 lawan 1 gol yang kedua tidak. Oh, menghalakan kepada Herlison Kayon. Tapi dilepaskan untuk Josue. Wow, what a goal. Paulo Josue. Stian. Terutamanya apabila rempatan Paulo Josue dilakukan. Dan buat kali kedua selepas 21 minit. Hakim Hamidon tertewas. Kita lihat bagaimana rampasan yang berlaku. Hasil kesilapan Alif Najmi. Dan kemudiannya hantaran yang Paulo Josue. Bahaya kedudukan ini. T. Saravanan lepas dalam kawasan penalti. Dihantar ke tengah. CC Kipre. Free header. Dan hampir pasti jaringan ketiga bermakna 3 mata penuh KL City FC. Gerakan yang cukup baik daripada KL City. Zafri Yahya memulakannya dari sebelah bahagian tengah itu kepada T. Saravanan. Di sepakan percuma ini antara Paulo Josue, tadukan daripada Zafri Yahya. Pemain gantian yang memberikan impak segera bagi pasukan perlawan. Malah yang kurang baik. Shanginelli untuk CC Kipre. Ada larian dapatan di sebelah kiri musuh Saravanan. Melakukan percubaan. Oh, cantik. Majis yang berterusan dari T. Saravanan. Retak momentum yang dibina oleh pemain ini terus dikekalkan, terus dibawa dan terus menjadikan ianya jaringan buat Kuala Lumpur City. Satunya Ryan Lambert untuk CC Kipre lepas. Oh, peluang yang baik untuk KL City dan Shanginelli. Gerakan menarik dan kebijaksanaan sekali lagi dari CC Kipre membebaskan Shanginelli untuk jaringan ini. Lihat sekali lagi Ana berhasil selaku seorang penyerang. Dan jaringan ketiga pada malam ini dari Paulo Josue, mudah dan kemas untuk jaringan ketiga direncanakan oleh Kelantan United, namun sepakan penalti ini tampak membunuh terus. Sambil CC Kipre sedang memburu
Gol keempat pribadinya untuk musim ini. Dari Cece Kipre. Tersenyum sahabat saya Syukwaran. David Rowley cuba melepasi Kamal Azizi dan terus dibantu oleh Zafri Yahya. Antaranya tak berjaya melepasi Kamal. Paulo Josue dilambungkan baik mencari Cece Kipre, cuba mencari ruangnya untuk Kuala Lumpur City di depan. Dan permulaan idaman untuk The City Boys. Hanya 5 minit. Dan pelawak menunjukkan mengapa. Paulo Josue. Oh! Itu kelebihannya. Itu majis yang boleh hadir darinya. Dan salah seorang daripadanya, Salavanen. Oh, satu lagi antara menarik. Cece Kipre terus saja melepaskan diri. Dan Cece Kipre memberikan kelebihan untuk Kuala Lumpur City. Dan Cece Kipre dengan prestasi yang cukup menakjubkan dalam beberapa perlawanan terakhir. Tenang saja melepaskan diri, menggunakan kelajuannya setelah dilepaskan oleh Josue. Salavanen, angle yang sukar. Designated set piece taker. Outswinger. Dan dukannya baik ke belakang. Daripada Kenny Balraj dalam kawasan penalti. Dan itu dia diselamatkan. Sudah pun masuk. Yes. Jaringan dihadiahkan Marco Zirdem. Lihat saja wajah Syukur Hadan seolah-olah terkejut. Melihat bagaimana ada mungkin sisa-sisa kebangkitan yang dapat kita lihat di Stadium Sultan Ibrahim walaupun ketinggalan jauh. Tapi gol awal yang dapat dijaringkan oleh KLCT dalam babak yang kedua ini. Tandukan Kenny terlebih dahulu. Menggegar palang. Kalau KLCT mencari jaringan ditumbuk keluar oleh Suhaimi Hussein. Ada tandukan kedua dan Galih Fuko. Sekali lagi mengecewakan Terengganu. Kalau Galih Fuko. Bermula daripada hantaran lencong yang baik. Tandukan dari Morales. Tiada cabaran diberikan. Dan itu merupakan Morales. Tangan cuba dicabar situ. Peluang untuk Paulo Josue. 2-1. Paulo Josue. Kawalan kurang kemas di mana dua pemain pertahanan Terengganu hanya melihat. Namun satu lagi mara bahaya untuk mereka. Peluang untuk Morales. Terengganu. Ya, itu Sadokul Maktub. Lihat sekali lagi sentuhan pertama yang baik. Dan Morales. Dia mengambil sepakan penjuru ini. Rendah. Dibiarkan ke belakang. Semuanya terlepas. Zafri mengejar. Dapat membuat cross. Ada tandukan yang baik. Satu glancing header yang dihasilkan oleh Romel Morales. Yang pertama dari KLCT dan jawapannya adalah jaringan. 40 minit kita menanti untuk KLCT bangkit dari evening nap dan mereka berjaya hasilkannya menerusi jaringan Romel Morales. Pemain Kelantan cuba untuk menutup ruang mereka, memberikan KLCT juga ruang untuk melancarkan gerakan mereka. Zafri cuba untuk masuk. Zafri Yahya. Kualiti yang ditunjukkan untuk jaringan penyama. Zafri Yahya antara yang paling lama untuk Kuala Lumpur. Dan lencongan itu sememangnya definisi untuk dirinya.
Dia diberikan terlalu banyak ruang setelah melepaskan diri dari Firdaus Hasnuddin dan melepaskan satu lencongan yang menyaksikan Johan Shahzidan tiada peluang. Pendek saja untuk Saravanan. Berikan sekali lagi untuk Saravanan mengantar. Antaran ini baik dan peluang untuk 2-1. Gerakan dari situasi bola mati yang cukup cantik. Matikan 1-2 dan kemudiannya Saravanan dilepaskan sekali lagi. Antaranya itu melepasi Rakesh. Ada sedikit. Hakimi untuk Kamal Azizi. Hantar ke tengah untuk Romel Morales. Kali ini sentuhannya lebih mudah. Ke atas terbukanya pertahanan Kelantan di babak kedua. Antaran lolos baik dari Hakimi untuk Kamal Azizi. Perhatikan antaran ini. Menjaga gol tidak keluar. Dan Romel Morales yang menantikan kedua di hadapan pintu gol. Sambil itu Cece Kipre sekali lagi untuk Jepa tiba diselamatkan. Tetapi masuk juga ke gawang. Untuk KL City 4-1. Dan mereka semakin mendominasi. Dan sememangnya menghampiri 3 mata berikutnya. Bagaimana Cece Kipre cukup tidak tamak. Dan Patibon kembalinya dengan Safri. Hantaran cantik. Terus mendapatkan Naziro. Dan mendapatkan Romel Morales untuk hat-tricknya. Dan beliau meledak lagi untuk Kuala Lumpur City dengan persembahan 5 bintang mereka. Antaranya melepaskan Naziro. Dia memerhatikan Romel Morales yang tidak dikawal langsung dan melepaskan satu rempatan kencang untuk menumpaskan Irfan Aikal. Tapi KL datang lagi. Declan Lambert, Morales! Setelah satu tekanan yang cukup baik oleh Kuala Lumpur City, Romel Morales, sang penyerang klinikal. Hakimi! Kebangkitan sempurna setelah mereka hampir dimolosi. Hakimi Azim Rosli untuk The City Boys sekali lagi di tempat lawan. Untuk Cici Kipri juga melakukan sliding tackle untuk mendapatkan bola. Afolabi juga ditekan, hilang bola. Dan itu dia gol. Kesilapan yang tidak dipelajari oleh pasukan Perak. Sentuhan dilakukan oleh Syahid Suaran. KL City di depan pada minit ke-30 permainan ini. Ya, baru kita membincangkan kesilapan yang mulanya daripada Aiman. Kemudian Sande Polo Josue sekali lagi. Oh, cantik. Glancing header yang dilakukan oleh Abad Zini. Tepat ke kepala pemain kelahiran Itali ini. Haji, kalau diikut cara antara tersebut seperti diukur dan kedudukan timing larian ke dia. Tuhan yang bijak. Declan peluang di sini. 2 pemain KL di seberang sana. Kamal Azizi. Dia ada 3 pilihan. Dan Polo Josue letakkan dirinya betul-betul di posisi yang baik. Dan kita lihat juga nanti bagaimana kepalanya sudah ready. Sudah bersedia untuk melakukan satu tandukan tajam ke arah pintu gol. Dari Kamal Azizi. Dan kita lihat bagaimana Yusi Cek lah. Tolakan ke depan, Patrick Richel. Janali menanti di hadapan pintu gol. Sedikit sentuhan yang dilakukannya untuk gol yang keempat. Punca daripada bocornya barisan pertahanan Perak. Kita lihat tolakan ke hadapan pintu gol ini. Betul. Ini pergerakan yang sekali lagi betul.
Antaran Avanzini terlepas Marco Zidane. Paulo Josue mengejar, diekori di situ kedudukan Josue. Kali ini Morales tidak dikawal dan tandukan mudah daripada Marco Zidane buat Kuala Lumpur City. Setelah asakan bertali arus yang mereka lakukan, usaha berterusan itu akhirnya membuahkan hasil untuk KL City membuka tirai jaringan. Bertemu dengan Negeri Sembilan dan kemudiannya berdepan dengan Kelantan. Zafri Yahya, masih lagi Zafri. Paulo Josue, ada ruang untuk Paulo Josue. Akhirnya peluangnya dilepaskan. Tetapi kali ini Kapten Kuala Lumpur City itu tidak mahu lagi kecewa untuk dia menewaskan Ilham Amirullah. Genelli, antara dari Genelli untuk Kipre. Kombinasi dua pemain gantian. Mereka tidak menunggu lama untuk memberikan kesan. Dan Kuala Lumpur City. Attack serangan balas mau dilakukan oleh pasukan KL. Menerusi Saravanan. Cantik peluang bagi pasukan KL City. Satu kesilapan Paulo Josue untuk memberikan jaringan yang pertama buat pasukan pelawat. Segalanya berpunca daripada counter attack ataupun serangan balas pada ketiga. Nebet sudah tadi Saravanan. Terlepas peluang bagi KL City. Masih dalam permainan Paulo Josue. Inilah kelebihan Paulo Josue. Menewaskan Wan Azrai buat kali kedua pada kedudukan kelang kabut di depan pintu gol pasukan Kuching. Selepas tandukan yang mau dilakukan terlepas dari kawalan Aiman Joni, Patrick sudah mengangkat tangan. Namun satu tindakan bijak dari kapten pasukan KL City. Menantirakan berpusing dari Paulo Josue. Bijak peluang bagi pasukan KL City. Dan akhirnya pemain yang baru dibawa masuk, yaitu Arif Syakirin, memberikan kelegaan buat pasukan KL City. Models popping bottles.